Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dani Syafiq bin Badrul Syam dari grup HS2413C ingin membentangkan mengenai tajuk satu topik ialah mitologi Yunani dalam sains. Transformasi sepanjang masa untuk kemajuan peradaban dalam Yunani. Matlamat penting dalam melaksanakan pendidikan sains dan teknologi adalah untuk mewariskan semua elemen sains dan teknologi daripada satu generasi ke generasi seterusnya. Sains adalah percubaan untuk mengetahui penjelasan di sebalik fenomena dan kejadian alam. Dalam erti kata lain, sains adalah usaha manusia untuk mengetahui bagaimana alam berfungsi. Pada zaman dahulu, ketika pengetahuan manusia masih berdasarkan mitos yang terhasil daripada khayalan, ribut hujan, petir, kemarau dan kejadian alam besar lain dipercayai sebagai manifestasi kemurkaan dewa, maka manusia kemudiannya melakukan tindakan yang tidak rasional seperti memberi persembahan atau bahkan mengorbankan nyawa manusia kepada Tuhan. Seterusnya, memahami falsafah dan sains bulan. Tujuannya adalah untuk mengungkap kisah perubahan radikal yang dilalui bulan dalam perjalanan abad yang luar biasa atau lebih. Apabila ahli falsafah purba mula-mula merenungkannya sebagai objek fizikal mengikut corak tingkah laku semula jadi. Seterusnya, untuk menedahkan bagaimana bulan bukan sekadar objek kajian falsafah dan saintifik yang tidak aktif, tetapi juga pembentuk perkembangan intelektual yang aktif. Akhir sekali, ini menunjukkan bagaimana daripada fizik lunar revolusioner pada abad kelima, sebuah cerita baharu berevolusi tentang metafizik bulan yang merumitkan peranan bulan dalam dunia pemikiran purba. Yang seterusnya, eksperimen alam falsafah dan perubatan Yunani awal. Penggunaan atau kegagalan untuk menggunakan eksperimen yang telah menjadi topik kegemaran di kalangan mereka yang telah dicuba membandingkan dan membezakan sains Yunani kuno dan moden. Di satu pihak, terdapat mereka yang telah menolak sains Yunani secara keseluruhannya sebagai sains tidak betul sama sekali atas alasan kurangnya sebarang penghargaan. Dalam bidang lain seperti optik dan akustik, rekod saintis Yunani menunjukkan bahawa mereka boleh dan kadang-kadang menjalankan eksperimen, termasuk beberapa yang melibatkan pembinaan radas khas. Walau bagaimanapun, dalam bidang lain seperti yang kita panggil dinamik dan kimia, tidaklah sukar dengan manfaat melihat ke belakang untuk mencadangkan ujian yang berada dalam lingkungan saintis purba dan yang mereka tidak lakukan atau sekurang-kurangnya. Selain itu, mitos dan kelahiran falsafah Yunani. Terdapat sekurang-kurangnya 3 faktor yang muncul dalam falsafah Yunani mempengaruhinya, iaitu pertama ialah orang Yunani seperti bangsa dan yang di kawasan sekitar ada mitologi. Yang kedua, orang Yunani sudah mempunyai sastera seperti puisi Homer dengan tajuk Iliad dan Odyssey sehingga mempengaruhi kemunculan falsafah. Yang ketiga, pengaruh ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu di kawasan sekitar. Oleh itu, orang Yunani terhutang budi pada bangsa lain kerana mereka telah memperoleh pengetahuan seperti arimetrik dari Mesir dan astronomi Babylon. Ahli falsafah pertama menerima objek penyiasatannya dari mitologi, iaitu alam semesta dan peristiwa yang dapat disaksikan oleh semua orang di dalamnya. Mitologi Yunani memang menjawab persoalan tentang alam semesta jawapannya tanpa nisbah kawalan. Manakala ahli falsafah lain menjawab persoalan tentang alam dengan pendekatan rasional, maka wujudnya perbezaan yang mengakibatkan perdebatan antara mitologi dan falsafah. Di samping itu, konsep hidrologi pada zaman Yunani, Thales of Miletus, salah seorang daripada 7 orang bijak Yunani dan bapa sekolah falsafah Iona. Sebagai seorang ahli falsafah, beliau terkenal dengan keutamaan yang beliau diberikan kepada air sebagai unsur semula jadi sebagai serta untuk beberapa atom. Sumbangannya kepada hidrologi kurang diketahui, tetapi ia penting kerana beliau merumuskan buat pertama kalinya dalam sejarah tingkah laku hidrologi sebagai masalah saintifik, sekaligus menonjolkan kepentingan hidrologi dalam buayan sains. Hidrologi ialah sains perubahan dan rawak. Heraclitus menerangkan sifat setiap satu hanya dalam beberapa perkataan, menggunakan metafora aliran dalam kes pertama dan dadu dalam kes kedua. Menariknya, kata mutiara dahulu telah menjadi lambang dekat hidrologi semasa. Anaxagoras of Clazomenae
ialah seorang lagi ahli falsafah yang terbukti sangat berpengaruh dalam sejarah. Dia mencadangkan tentang teori segala-galanya dan teori saintifiknya kebanyakannya berkaitan astronomi, termasuk dakwaan bahawa matahari adalah jisim logam merah panas dan bulan adalah tanah. Ia juga termasuk hidrologi. Kelahiran falsafah dan sains Yunani. Sains dan falsafah muncul di Greece sekitar abad ke-6 sebelum era sekarang. Mereka muncul sebagai hasil daripada sikap baru terhadap realiti. Fakta telah ditakrifkan sebagai peralihan daripada mitos kepada logo, iaitu bermaksud pergantian penjelasan mitologi tentang sebarang peristiwa untuk daya tarikan utama kepada alasan. Sebaliknya, penjelasan rasional atau logo mentafsirkan semua yang berlaku sebagai fenomena semula jadi. Fenomena semula jadi tidak ada kaitan dengan campur tangan ilahi. Mereka asingkan kepadanya. Tanggapan Yunani tentang pengetahuan berakar umbi dalam perbezaan antara mitos dan logo ini. Sekarang, orang Yunani menganggap falsafah dan sains sebagai jenis pengetahuan. Tidak seperti mitos, sains dan falsafah mempunyai kedua-keduanya untuk membenarkan dakwaan mereka, berhujah untuk mereka dan menjamin mereka. Latar belakang dan permulaan bahasa Yunani awal dalam sains. Pada satu pandangan tentang apa itu sains, di mana ia ditakrifkan seperti oleh Crowder sebagai sistem tingkah laku yang dengannya manusia memperoleh penguasaan terhadap persekitarannya. Tidak ada masyarakat manusia yang tidak pernah atau pernah dan tanpa asas sains. Walau bagaimanapun, sains ditakrifkan secara lebih sempit bukan sebagai sistem tingkah laku tetapi sebagai sistem berpengetahuan. Clagett sebagai contoh telah menyifatkan ia terdiri daripada yang pertama, pemahaman, penerangan dan atau penjelasan yang teratur dan sistematik tentang fenomena alam. Dan kedua, alat yang diperlukan untuk usaha itu termasuk terutamanya logik dan matematik. Akhir sekali, bagaimana ilmu Greek diturunkan kepada Arab? Pertama sekali, terdapat penulis saintifik Yunani yang buku-bukunya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dipelajari oleh sarjana Arab dan dijadikan subjek ulasan dan ringkasan. Dalam kes tersebut, jalur penyampaiannya adalah jelas. Pemikiran saintifik Yunani telah lama berada di dunia sebelum sampai ke orang Arab. Dan dalam tempoh itu juga, ia telah tersebar ke luar negara ke pelbagai arah. Maka, ia sampai ke Arab melalui lebih daripada satu laluan. Ia datang pertama dan dalam baris yang paling jelas melalui penulis, sarjana dan saintis Kristian Syria. Kemudian orang-orang Arab menggunakan sumber-sumber Yunani yang asli dan mempelajari semula semua yang telah mereka pelajari dan membentulkan serta mengesahkan pengetahuan mereka yang terdahulu. Kemudian muncul saluran transmisi yang kedua secara tidak langsung melalui India, kerja matematik dan astronomi dan dibangunkan oleh sarjana India, tetapi pastinya dibangunkan dari bahan yang diperoleh dari Alexandria pada mulanya. Bahan ini telah berlalu ke India melalui laluan laut yang menghubungkan Iskandaria dengan barat laut India. Sekian daripada saya, terima kasih.